Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Jun 2022 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng tersenyum ketika menerima wang rasuah RM100,000 pada 2013, kata saksi pendakwaan di mahkamah hari ini. Pengarah Eksekutif Kanan Konsortium Zenith Construction Sdn Bhd, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli, memberi keterangan tersebut semasa perbicaraan rasuah terhadap Lim hari ini. Saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa Lim juga kelihatan gembira apabila dia menerima RM100,000 lagi sebagai rasuah pada 2014. Zarul memberi keterangan semasa perbicaraan rasuah hari ini terhadap Lim yang juga merupakan bekas Menteri Kewangan berhubung projek terowong dasar laut Pulau Pinang. Semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahrudin Wan Ladin, saksi itu mendakwa bayaran berkenaan dikaitkan dengan Lim yang kononnya meminta keuntungan 10% sebagai balasan kerana projek tersebut dianugerahkan kepada syarikannya itu secara rundingan terus. Zarul mendakwa kedua-dua sogokan itu diserahkan dalam sampul yang tertutup kepada Lim di Pejabat Ketua Menteri di Komtar Georgetown Pulau Pinang. Semasa perbicaraan di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 17 Disember tahun lalu, Zarul memberi keterangan dia terkejut apabila Lim didakwa meminta 10% keuntungan masa depan daripada projek itu. Dia mendakwa Lim meminta wang tersebut daripadanya ketika mereka berdua berada di dalam sebuah kereta di Kuala Lumpur pada malam Mac 2011. Bekas Menteri Kewangan kedua Ahmad Husnihan Nazlah memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa Najib Razak mempunyai kuasa membuat keputusan dalam 1MDB. Dalam perbicaraan kes bekas Perdana Menteri itu, Husni berkata Najib memberitahunya supaya tidak campur tangan lagi dalam 1MDB sekitar 2010. Semasa pemeriksaan balas oleh Pendakwa Raya Ad Hoc Gopal Sriram, Husni berkata Najib berkata demikian apabila dia membangkitkan isu pembayaran $700 juta kepada Goodstar Limited, sebuah firma yang tidak mempunyai kaitan perniagaan dengan 1MDB. Untuk rekod, Husni adalah Menteri Kewangan kedua dari 2009 hingga 2016. Goodstar Limited kemudian didapati merupakan sebuah syarikat yang mempunyai kaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Terdahulu Sri Ram bertanya kepada Husni sama ada Najib dengan jelas telah menyatakan dia mempunyai kawalan ke atas 1MDB. Semalam Husni memberitahu mahkamah bahawa Najib mendiamkan diri berhubung pemindahan $700 juta itu kepada Goodstar selepas dia bertanya kepada bekas Perdana Menteri itu mengapa wang itu tidak dibayar terus kepada Petro Saudi International PSI. Sebanyak $1 bilion sepatutnya dimasukkan ke dalam akaun usaha sama 1MDB PSI, tetapi hanya $300 juta telah dipindahkan ke akaun itu. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Kertas siasatan membabitkan sistem visa luar negara tidak mengandungi maklumat mikro yang diperlukan untuk mendakwa individu lain selain Ahmad Zahid Hamidi. Perkara itu dinyatakan oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas dalam sebuah program bicara atas talian malam tadi. Menurut Thomas, maklumat mikro yang dimaksudkan adalah Leja Rahsia Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB yang mengandungi nama kod dan buktiran dakwaan pembayaran sogokan oleh syarikat itu kepada beberapa ahli politik di antara 2014 dan 2018. Thomas berkata dia tidak terkejut dengan pendedahan yang dibuat di mahkamah meskipun lewat. Katanya jumlah bukti dan kekuatan kes menjadi lebih jelas semasa perbicaraan dan bukan pada peringkat memfailkan pernyataan tuntutan dalam kes sivil atau pendakwaan. Dia juga mendakwa akibat ringkasnya kertas siasatan, dia tidak mengetahui penglibatan individu lain ketika membuat keputusan untuk mendakwa Zahid. Thomas muncul dalam rancangan Bual Bicara bersama peguam dan YouTuber Ang Woi Xiang untuk bercakap mengenai memoarnya My Story Justice in the Wilderness versi bahasa Cina. Selain Zahid, tokoh terkenal yang dinamakan dalam Leja UKSB ialah beberapa pemimpin UMNO termasuk Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Rizal Merican Naina Merican. Turut dinamakan ialah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Presiden Warisan Shafi Abdal
dan bekas Menteri Luar Anifah Aman. Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan laporan yang memetik komennya yang dibuat dalam sebuah Kongres Melayu minggu lalu sebagai tidak tepat dan diambil di luar konteks. Bekas Perdana Menteri itu merujuk kepada komennya dalam Kongres Aku Melayu pada Ahad lalu berhubung tuntutan ke atas Singapura dan Kepulauan Riau. Dalam satu kenyataan, pengerusi pejuang itu menjelaskan komennya itu tidak meminta Malaysia menuntut negara jiran dan pulau Indonesia itu. Sebaliknya, kata Mahathir, kenyataannya itu menunjukkan betapa Malaysia terlalu prihatin terhadap kedaulatan Pulau Batu Putih namun tidak peduli mengenai kehilangan wilayah negara yang lebih besar sebelum ini. Tambahnya, tuntutan Singapura ke atas Pulau Batu Putih tidak akan berlaku sekiranya kerajaan Johor tidak membuat kesilapan dengan menafikan pulau tersebut adalah milik negeri itu. Katanya juga Malaysia harus bersyukur kerana Mahkamah Dunia menganugerahkan Pulau Legitan dan Pulau Sipadan kepada negara yang jauh lebih berharga dari Pulau Batu Putih yang disifatkannya hanya sebuah timbunan batu. Kenyataan Mahathir itu dikeluarkan susulan laporan akhbar Singapura The Straits Times yang menyebut Mahathir mencadangkan supaya Riau dan Singapura dituntut semula kerana merupakan sebahagian daripada tanah Melayu. Terdahulu, Kementerian Luar Indonesia menyifatkan kenyataan Dr. Mahathir bahawa Kepulauan Riau sepatutnya menjadi sebahagian daripada Malaysia tidak mempunyai asas undang-undang. Berita seterusnya, Presiden Parti Bangsa Malaysia Zuraida Kamaruddin berkata, partinya akan mengalu-alukan kemasukan dua ahli parlimen bebas Sarawak. Kedua-dua mereka yang dimaksudkan ialah ahli parlimen Sri Aman, Masir Kujat dan ahli parlimen Lubuk Antu, Jugah Muyang. Menurut laporan The Star, ketika ditemui pemberita di Kota Kinabalu semalam, Zuraida berkata kehadiran mereka akan mengukuhkan kedudukan parti itu. Masih meninggalkan Parti Rakyat Sarawak untuk menyertai Parti Sarawak Bersatu PSB pada Mac 2019. PSB meletakkan Masih sebagai calon bagi kerusi Dun Balai Ringin semasa pilihan raya Sarawak 2021, namun dia gagal memenangi kerusi berkenaan. Juga pula memenangi kerusi Parlimen Lubuk Antu pada 2018 sebagai calon bebas. Dia menyertai PKR tidak lama kemudian dan keluar daripada parti itu pada Jun 2020 untuk menyokong Perikatan Nasional sebagai calon bebas. Sementara itu, Zuraida berkata PBN telah menubuhkan bahagian di kesemua 26 kawasan parlimen di Sabah termasuk Labuan dan mereka diketuai oleh pengerusi negeri Rahimah Majid yang merupakan bekas ahli PKR. Satelit Miasat 3D yang menggunakan roket Ariane 5 ECA berjaya dilancarkan dari European Spaceport di Kourou, French Guiana 5.50 pagi tadi waktu Malaysia. Tepat 6.41 pagi waktu Malaysia, isyarat telemetri pertama daripada Miasat 3D diterima sekaligus menandakan pelancaran satelit itu berjaya sepenuhnya. Proses pemisahan pertama dari roket pelancar berlaku pada 6.19 pagi waktu Malaysia dan pemisahan kedua pada 6.34 pagi sebelum isyarat pertama diterima oleh bumi 7 minit kemudian. Pelancaran satelit Miasat 3D mengalami kelewatan 47 minit daripada jadual asal iaitu pada 5.03 minit pagi waktu Malaysia. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bersama hampir 600 jemputan menyaksikan pelancaran satelit tersebut di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia. Hadir sama Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa dan timbalannya Zahidi Zainal Abidin serta beberapa menteri kabinet. Satelit Miasat 3D ini juga mempunyai tempoh hayat selama 18 tahun dengan kos pembinaan 1.2 bilion ringgit. Ismail Sabri berkata dengan pelancaran satelit itu, keupayaan capaian internet di kawasan bandar dan luar bandar akan lebih ditingkatkan di seluruh semenanjung Sabah dan Sarawak. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta.
Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.